Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan inayah Allah, hari ini kita berada pada bulan Ramadan, 14 Ramadan, bulan yang Allah kurniakan kepada hamba-Nya kenikmatan, sama ada nikmat iman dan Islam yang telah melimpahi hingga hari ini kita hidup dalam satu bulan yang Allah kemukakan padanya rahmat, yang Allah kemukakan padanya maghfirah, dan Allah kemukakan padanya najatu minan nar atau itqu minan nar. Bulan yang setiap perbuatan baik kita ni, tuan-tuan, akan dihitung sebagai rahmah. Kalau masuk pada 10 yang kedua, pertengahan yang kedua, bulan di mana Allah meletakkan segala perilaku hamba ini sebagai maghfirah. Kalau hari ini kita bersujud pada Allah Subhanahu wa taala, maka sujud kita ini, tuan-tuan, dilimpahi dengan keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini kita berada dalam kuliah, dan ada dalam majlis ilmu, maka sepanjang kita berada dalam majlis ini, tuan-tuan, malaikat memohon keampunan pada Allah untuk umatnya yang berada di majlis ilmu ni. Maka tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati, ya, ikhlaskanlah niat kita pada Allah. Ya, tiap-tiap subuh kita ada di majlis ilmu ni, kadang-kadang kita lupa nak meletakkan keutamaan kita, ya, menyucikan diri kita dengan mengikhlaskan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum Islam ini sampai, ya, sejarah kedatangan Islam ke alam Melayu ni, sebelum Islam ni berada dalam tangan kita, dalam hati kita, dalam sanubari kita, sebenarnya masyarakat ini telah ada satu agama yang mana agama ini dikira oleh para sejarah, dilihat oleh ahli akademik sebagai satu agama yang cuba memenuhi fitrah manusia, namun ianya tidak memenuhi fitrah yang sebenar. Agama ini dipanggil dengan nama agama animisma, ataupun satu jenis agama di mana pada waktu itu masyarakat ini percaya bahawa alam ini ada kuasa yang menaunginya, bahawa alam ini ada kuasa yang mengaturnya, bahawa alam ini, tuan-tuan, dia ada penunggu-penunggunya. Agama ini dipanggil dengan agama animisma. Maknanya, tuan-tuan, dalam hidup kita ni dulu, tanpa kedatangan Islam, yang bukan kita nak mengatakan menafikan dia, tak. Ya, sebenarnya kita ni dah ada agama. Cuma agama ni tak menepati fitrah kejadian manusia dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita percaya pada kuasa alam ni sangat-sangat kuat. Kalau orang belah utara ni, dia terikat dengan pertanian, padi itu dia punya pencarian utama, maka di sana dia ada yang dipanggil semangat padi, memuja padi mungkin. Kalau yang duduk di tepi laut, dia ada unsur-unsur memuja pantai. Ya, jadi sebab tu, tuan-tuan, kalau orang yang kerja di hutan-hutan, dia ada semangat memuja kuasa-kuasa hutan. Ya, saya pernah jelaskan pada tuan-tuan dulu. Ya, kita sering, ya, bila nak melangkah mencari rezeki, kita mohon sesuatu. Kalau hari ini kita keluar mencari rezeki, kita sebut nama Allah. Tapi kalau dengan agama animisma ni, tuan-tuan, kita ada serapah-serapahnya. Ya, tuan-tuan tak pernah buat kot? Tak pernah. Ya, pernah tak menyeru tok nenek? Tok nenek, cucu numpang lalu. Pernah kan? Kalau tengok pokok tu besar sikit, gelap sikit, takut sikit, tok nenek saja. Kan? Tok nenek, cucu numpang lalu. Kalau salah tempat, cucu minta maaf. Tok nenek, cucu nak ambil hak ni. Kalau salah, cucu minta maaf. Ya, kalau saya orang Kuala ni, tuan-tuan, bulan Ramadan ni kami main tu lah. Saya dah cerita pada tuan-tuan dulu kot.
Hak buluh berempam tu apa nama dia? Buluh peda. Ini belah Kuala, belah sini saya tak tahu. Tuan-tuan panggil apa? Tak pernah main ke? Oi, macam pekan sangat tuan-tuan. Main buah-buah jambu tu, ketam tu, apa nama dia? Tak ingat lah. Hak ni tuan-tuan, kan waktu saya budak-budak ni, nak cari buluh ni dia jenis tebal belah dalam. Ya, jadi kalau dia nipih buluh tu, dia cepat pecah. Maka kami pun tuan-tuan nak pergi cari buluh ni masuk hutan. Orang tua-tua kata apa, hampa nak masuk hutan ni kena ni hati-hati, sebab hutan ni ada penunggu dia. Maka kena buat apa? Kena berserapah. Serapahnya apa? Tok nenek cucu nak ambil buluh. Kalau salah tempat cucu minta maaf. Tu dia. Kalau nak kencing pula dia kata apa? Tok nenek cucu numpang kencing. Kalau salah tempat cucu minta maaf. Kita pun tuan nak ikut pi. Tapi kalau buluh tanah orang memang sah tak boleh lah. Kebetulan pula ada satu peristiwa ni tuan-tuan. Ada seorang sahabat ni dia potong-potong buluh tu. Rupanya buluh ni tak ada lubang, dipanggil buluh tumpat. Mari pula satu fatwa baru, dia kata buluh tumpat ni kalau hampa ikat dekat pinggang dia jadi kebal. Kita pun punya percaya tuan-tuan, cari tali ikat kat pinggang ni, main benda tu belum faham sakit juga. Kebal tak ada. Tapi tuan-tuan, saya nak membawa tuan-tuan ni dalam tazkirah subuh kita yang ringkas ini, betapa kita ini dikuasai oleh satu kepercayaan yang mana kepercayaan ini telah mempengaruhi segenap hidup manusia. Hingga kan kepercayaan kita kepada kuasa alam ni tuan-tuan, apa berlaku? Kita meletakkan segala-galanya pada kuasa ini. Sebab itu tuan-tuan ni, kalau kita ikut sejarahnya, orang Melayu ni dia tak ada nama-nama hebat macam ini. Dia tak ada nama Amin, dia tak ada nama Hasan, dia tak ada nama Isa, minta maaf sebut nah. Dia nama-nama dia semua berasaskan nama tumbuh-tumbuhan, nama-nama alam haiwan. Kalau orang lelaki, nama harimau ni cukup terror lah. Panglima harimau berantai, jalak lente. Ini tuan-tuan tahu sebab TV banyak cerita tak? Gegala, ingat Gegala, cerita Sri Mersing. Kalau orang perempuan, semua nama berasaskan tumbuh-tumbuhan, bunga-bungaan dan sebagainya. Tuan-tuan, saya nak kita faham pengaruh animisme ini telah membelenggu masyarakat ini, termasuk dari segi pemikirannya. Maka muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, animisme ini satu agama yang sangat-sangat sesat. Dan dalam perjalanan agama ini pula tuan-tuan berlaku asimilasi. Asimilasi ini bahasa-bahasa akademik ya tuan-tuan, tak payah nak ambil faham sangat pun. Maknanya berlaku percampuran antara budaya. Apabila kerajaan Majapahit di bawah naungan pemerintahnya Sriwijaya menguasai sebahagian daripada alam Melayu, maka pengaruh agama Hindu pula masuk dalam alam Melayu ni. Maka daripada animisme tadi campur dengan agama Hindu, dia jadi lagi satu agama namanya Pantisma. Pantisma ni lagi hebat. Dia mula percaya kewujudan dewa-dewa. Dia mula percaya kepada kewujudan jelmaan-jelmaan. Hak ni jelmaan harimau jadi-jadian, hak ni jelmaan monyet, hak ni jelmaan tu jelmaan ni. Maka adalah istilah-istilah badi dalam masyarakat kita. Bila lahir anak lain macam sikit, ini badi monyet ni. Bila lahir anak sumbin sikit, ingat sumbin? Sumbin lah, kan? Bahasa sains saya tak ingat lah. Dia kata apa? Ini adalah sebab pak dia dulu waktu mak dia mengandung pergi mancing ikan. Hebat sungguh. Bila dapat ikan, pak dia tarik dia punya mata pancing tu, rebeh mulut ikan, tengok anak pun rebeh sama. Dia punya tuduhan tu tuan-tuan, dia tak ada asas, tapi itulah kepercayaannya. Sampai hari ini saya berani kerak kuku. Kalau isteri tuan-tuan mengandung, tuan-tuan dilarang untuk bunuh haiwan-haiwan hak tak tentu pasal ni, betul tak? Ya, sebab apa kita takut badi tu? Kenapa? Walaupun dalam Islam hari ini, ya, hak ni tuan-tuan dia masih lagi ada sekelumit dalam jiwa manusia ni. Ya, dan inilah agamanya tuan-tuan yang membawa kita kepada satu arus kesesatan, sehinggalah datangnya Islam ini. Sehinggalah agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini telah mengubah satu paradigma, telah mengubah satu akidah, telah mengubah satu cara hidup yang mana kita dulu berada dalam kesesatan, akhirnya hari ini berada dalam cahaya iman pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa la infisama laha wallahu samiun alim.
La ikraha fid din. Ya, tak ada paksaan untuk kamu menganut agama Islam ni, tak ada paksaan. Qad tabayyana rusydu minal ghayy, tetapi telah jelas rusydu, petunjuk daripada kesesatan. Jelas dah diceritakan yang animisme ini sesat, yang pantisme ini sesat, datang Islam ini jelas clear hidayahnya. Ya, qad tabayyana rusydu minal ghayy faman yakfur bit taghut, maka barang siapa menolak untuk beriman dengan taghut, yakni kesesatan, apa tadi? Faman yakfur bit taghut wa yu'min billah, maka dia beriman dengan Allah, faqad istamsaka bil urwatil wusta, maka orang ini telah berpegang dengan satu simpulan, satu ikatan akidah yang sangat-sangat kuat, la fisama laha, maka dia takkan sekali-sekali terputus dengannya. Wallahu sami'un alim, maka Tuhan ini Tuhan yang maha mendengar. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kedudukan kita hari ini. Maka agama Islam ni tuan-tuan telah membasmi segala bentuk pemikiran yang sesat, segala bentuk akidah yang sesat, dan agama ini juga mendatangkan satu syariat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah syariat yang kedua yang kita buat selepas daripada solat, kita melakukan satu ibadah yang dinamakan dengan ibadah puasa. Ya, maka hari ini tuan-tuan yang dirahmati, kita berpuasa ni dah masuk hari yang ke-14, dan ingatlah tuan-tuan, ya, ingatlah diri saya sama. Ramadan ini dia akan habis, dia bukan akan bertambah. Bila Ramadan itu diperuntukkan 29 hari, maka sehari kita berpuasa Ramadan ini akan berkurang kepada 28 hari. Hari ini 14 hari kita berpuasa Ramadan, hanya berbaki berapa hari lagi tuan-tuan? Lebih kurang 15 hari. Maka apakah perolehan kita setelah 14 hari Ramadan ni, muslimin muslimat yang dimuliakan? Saya bertanya pada diri saya, tuan-tuan renung diri tuan-tuan sendiri. Awal Ramadan saya lalu di sini tuan-tuan, Allahu Rabbi, kereta ni tuan-tuan sampai keluar tu, saya kata ada kenduri apa malam ni dekat pematang Tok Mahatnya ni. Ya, rupanya semua orang bekerja ke masjid ini untuk solat tarawih. Cantik sungguh tuan-tuan. Ya, kata An-Taimbi, jangan kamu khawatir tentang kekuatan Islam kalau solat jemaahnya tak sampai seperti solat Jumaat. Jangan khawatir tentang Islam kalau solat subuhnya tak menyamai kekuatan solat Jumaat. Ya, maka hari itu tuan-tuan, kalau orang bukan Islam yang menentang Islam ni melihat perjalanannya, takut dia orang tuan-tuan. Ya, sampai keluar tu. Ya, sampai jadi jam sikit jalan tu. Hebat Ramadan kita tuan-tuan. Ya, masuk malam kedua pun cantik lagi, malam ketiga pun cantik. Tapi bila mari malam ke-10, 11, relax ya. Azan tu baru boleh turun kat rumah, boleh parking kat dalam dah. Mohon maaf saya tak tahulah ni, tapi itulah scenarionya. Yang tahun dulu pun macam tu, tahun sebelum tu pun macam tu, tahun akhir dulu pun macam tu. Maka Ramadan yang datang pada kita ni tuan-tuan, kalau beginilah sikapnya, beginilah caranya, Ramadan sudah dilihat sebagai satu bulan adat pada umat Melayu hari ini. Ramadan telah dilihat sebagai satu kebiasaan yang kita sambut hebat di awalnya, tetapi kita kalah pada akhirnya. Ya, jadi sebab itu tuan-tuan, saya nak merenung diri saya. Ya, Ramadan yang datang pada saya ni tuan-tuan dah 38 kali. Tolak cukup umur lebih kurang lah 25 kali. Tuan-tuan saya tak tahu haji berapa kali dah. 50 kali dah Ramadan. Ya, saya rasa tu. Ya, Pak Haji paling tua. Cikgu berapa kali dah? Mahu nak tanya. 60 kali dah. Ada. Ya, ada orang datang Ramadan pada dia 60 kali, 50 kali, 40 kali, 30 kali tuan-tuan. Cuma apakah setiap kali Ramadan yang Allah bagi peluang untuk kita dapat keampunan, Ramadan yang Allah bagi peluang untuk kita dapat rahmat, kita terpa betul-betul, kita sambak betul-betul, kita cari sungguh-sungguh. Inilah persoalan yang saban hari saya bertanya diri saya dan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya apa tuan-tuan yang dirahmati? Ya, Ramadan yang kita perjalankan hari ini, Ramadan yang diimpikan oleh para sahabat, Ramadan yang kalau setiap akhir Ramadan ini Nabi mengetuk rumah para sahabat, dia tak berlaku pada kita. Ramadan yang Allah kurniakan Lailatul Qadar di akhirnya tidak disambut dengan semangat untuk mencari redha Allah di bulan Ramadan. Ramadan yang berlaku pada kita tuan-tuan pada 10 terakhir sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, najatu minan nar, bebas manusia ni daripada neraka Allah, tak dicari sungguh-sungguh. Ya, saya menyeru diri saya terutamanya. Sebabnya tuan-tuan, ya, orang yang bekerja di akhir Ramadan memikirkan untuk balik kampung. Orang yang duduk di satu tempat bermastautin, dia menanti orang yang datang.
Ya, maka masing-masing melakukan persediaan di akhir Ramadan bagi menyambut kedatangan Syawal. Sedangkan persediaan yang dibuat oleh para nabi, sedangkan persediaan yang dibuat oleh para sahabat di akhir Ramadan mencari jalan bagaimana nak meniti Lailatul Qadar. Ya, dan malam ni kita dah mula bacakan inna anzalnahu fi Lailatul Qadri wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajri. Ya, inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Sesungguhnya kami turunkan ianya apa? Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apakah yang kamu reti, yang kamu faham tentang Lailatul Qadar? Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar ini satu malam yang lebih hebat daripada 1000 bulan. Yang mana pada malam itu tanazzalul malaikatu warruh. Pada malam itu turun semua para malaikat warruh. Ruh ini tuan-tuan ditafsirkan oleh Ibnu Katsir adalah Malakul Jibril. Bukan roh orang yang mati daripada kalangan kita, walaupun sebagian ulama kata roh orang-orang yang soleh pun bangkit. Ya, tak mengapalah tuan-tuan boleh ambil dua benda ni sebagai satu kefahaman. Yang rindu sangat dengan arwah ayah mungkin dia akan datang pada malam Lailatul Qadar. Boleh terima, tak menjadi masalah. Tapi Al-Hafiz Ibnu Katsir kata apa? Ar-ruh di situ maknanya ketua para malaikat, Malaikat Jibril. Turun pada malam itu dia buat apa? Salamun, dia doakan sejahtera kepada orang yang beribadah pada Allah, dan doa ini berpanjangan daripada awal penurunan mereka sampailah terbit fajar. Tuan-tuan, malaikat ini dengan Allah tak ada hijab langsung. Ya, tak ada hijab tuan-tuan. Andai satu malam itu manusia ini menyembah Allah, sujud pada Allah, malaikat mendoakan kesejahteraan baginya, keampunan baginya, bebas daripada api neraka, doa ini terus sampai pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma tuan-tuan, hak ni dibaca pilah imam 15 kali pun kita relax je. Malam Ramadan Bandar Perda, malam Ramadan apa Penang Mall, malam Ramadan Ion, malam Ramadan Kamda, habis. Kadang-kadang setengah tempat tu dipanggil Lailatul Kamda, bukan lagi Lailatul Qadar. Mohon maaf tuan-tuan, saya nak habaq macam mana saya tak tahu. Ya, cuma bila kita merenung balik tuan-tuan, ya, kalau inilah sikap kita dengan Ramadan, mencari redha Allah di bulan Ramadan ini tidak lagi menjadi keutamaan bagi kita. Ingatlah muslimin muslimat yang dimuliakan, ya, ketika mana Nabi, ya, melakukan amalan ini, Nabi mengajak para sahabat kepada agama yang mulia ini. Nabi menempuhi berbagai-bagai cabaran, berbagai-bagai dugaan, hingga satu keadaan yang tak mampu kita fikir. Ya, ketika mana dakwah Rasulullah SAW di Mekah ini ditahmah oleh orang Mekah. Pernah satu ketika mana Nabi sujud di hadapan Baitullah, masyarakat Mekah, Quraisy Mekah ini mengambil najis dan menuangkan najis di atas badan Nabi SAW ketika baginda duduk antara dua sujud. Berlari Fatimah pada Rasulullah sambil menyuci najis di badan Rasulullah. Fatimah bertanya, "Ya abati, wahai bapakku, tidakkah kamu mahu mohon pada Allah sesuatu?" Nabi sabar tuan-tuan. Lama Nabi bersabar sehingga kan apabila Allah wafatkan bapa saudaranya. Lama Nabi sabar sehingga apabila wafatnya isterinya Khadijah. Tak ada jalan lah Nabi duduk di Mekah. Semua orang Mekah benci baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi ambil keputusan dengan Zaid, anak angkat dia, supaya berhijrah ke Taif. Bukan berhijrah, cuba cari angin baru di Taif. Berjalan daripada Mekah ke Taif ni tuan-tuan, hampir 1 hari berjalan kaki Rasulullah. Hari ni kalau tuan-tuan pergi Mekah boleh sampai ke bandar Taif. Naik bas pun dekat sejam. Di Taif tuan-tuan Nabi duduk 10 hari. Dan riwayat daripada Safiur Rahman Mubarak Al-Kafuri, dia kata apa, tak ada satu rumah pun di Taif tu yang Nabi tak ketuk, yang Nabi tak perdengarkan pada mereka tentang kalimah tauhid. Bahkan penduduk Taif ini tuan-tuan menutup pintu 10 hari. Kita tak memikirkan Nabi ni tidur di mana, kita tak fikirkan Nabi ni makan macam mana, kita tak fikirkan keadaan cuaca dan sebagainya. 10 hari Nabi berada di Taif. Dan apabila masuk hari Nabi nak pulang daripada Taif ni tuan-tuan, apa yang dilakukan oleh penduduk Taif? Dikumpulkannya kanak-kanak, dikumpulkan padanya orang-orang yang gelandangan, supaya beratur di dalam satu jalan di mana Rasulullah dengan Zaid nak lalu. Ya, menurut riwayat katanya hampir 1 mil, maknanya 1 batu, 1 kilometer lebih.
perjalanan yang Nabi nak lalu ni mereka berada di kiri kanan jalan. Ya, apabila Nabi lalu je tuan-tuan, mereka baling Nabi, mereka penggal Nabi dengan batu, dengan kayu dan sebagainya. Zaid bin Harisah tuan-tuan dalam peristiwa ini lari keliling Rasulullah. Nampak batu belah kiri, dia pergi belah sana. Dia nampak belah kanan, apa kan daya dia? Dia pergi, dia kena bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ni memegang Zaid. Perjalanan yang panjang, dipenggal, dihujani dengan batu, dihujani dengan kayu dan sebagainya. Ya, riwayat sejarah mengatakan dalam berjalan laju itu darah telah mengalir di tubuh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan darah ini sampai dalam kasut baginda. Ini disebut dalam kasut Nabi berbunyi melecet, ya, sebagaimana air dalam kasut ketika seorang manusia berjalan. Lepas je Nabi daripada perjalanan yang jauh dihujani dengan batu ni tuan-tuan, Nabi lari duduk di satu kebun, di satu kebun tamar, kebun anggur, merehatkan diri, lari daripada orang-orang yang begini. Ya, maka Nabi berdoa pada Allah, muslimin muslimat yang dimuliakan. Kata Nabi apa? Allahumma ilaika ashku an dha'fi quwwati wa qillati hilati wa hawani 'alan nas, kata Nabi. Anta rabbi wa ya arhamar rahimin, anta rabbul mustada'afin wa anta rabbi ila man takilni ya Allah, kata Nabi. Kata Nabi tuan-tuan, ini tak boleh nak tahan, sorry. Kata Nabi, Allahumma inni ashku an dha'fi quwwati, Tuhan, aku mengadu padamu ya Allah tentang lemahnya daya aku, wa qillati hilati, dan aku dah sikit sangat aku punya usaha ni ya Allah, wa hawani 'alan nas, kata Nabi, dan hinanya aku ni dalam mata manusia ya Allah. Ya arhamar rahimin, wahai Tuhan yang maha pengasih daripada segala yang mengasihani. Anta rabbul mustad'afin, engkaulah Tuhan orang-orang yang tertindas. Wa anta rabbi, dan engkaulah Tuhanku ya Allah. Ila man takilni, kepada siapa engkau nak serahkan aku ya Allah? Ila ba'idin yatahajamuni, adakah engkau nak serahkan aku ni pada musuh yang memang nanti peluang nak menerkam aku ya Allah? Am ila aduwin malaktahu amri, atau kepada yang jauh yang kau ketahui urusannya ya Allah. Illam yakum bika alayya ghadabun fala ubali, sekiranya tidak menjadi kemurkaanmu ya Allah, serahkanlah aku kat mana-mana pun ya Allah. Fala ubali, maka aku tak peduli ya Allah. Kalau tak menjadi murkamu ya Allah, kau serahlah aku kat siapa pun. Walakin afiyataka hiya awsa'u li, namun ya Allah, afiahmu lah yang melegakan aku, yang menyenangkan aku. A'udzu binuri wajhika allazi asyraqat lahu zulumat, aku berlindung pada cahaya wajahmu ya Allah, yang mana cahaya kebenaran ini telah menerangkan kegelapan. Wasaluhu alaihi amrud dunya wal akhirah, dan denganmu ya Allah diperbaiki kehidupan dunia dan akhirat. Daripada aku menerima kemarahanmu ya Allah, lebih baiklah aku berlindung daripada keimananmu ya Allah. Laka utbah hatta ridha, maka denganmu ya Allah aku berusaha sungguh-sungguh sehingga aku mencapai redamu. La haula wala illa quwwata illa, la haula wala illa quwwata illa bika ya arhamar rahimin, maka tiada upaya dan dayaku melainkan dengan bantuanmu ya Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati, ini ashku Nabi, maknanya ni rintihan Nabi ya. Pada satu hari dalam peristiwa di Taif inilah rintihan yang disebut oleh Zaid, di mana Nabi ni tuan-tuan nak cari redha Tuhan dalam usaha dakwah ni sangat-sangat sukar ya, sampai Nabi kata, Tuhan, kalaulah tak menjadi kemurkaanmu, kamu hantarlah aku kat mana-mana pun ya. Tuan-tuan yang dirahmati, kita dengan Ramadan ni tak sampai peringkat gitu. Kita dengan Ramadan ini bukan lagi nak mencari kesusahan dah. Kita dengan Ramadan ini nak mencari peluang. Kita tak sama dengan Rasulullah. Maka sebab itu mengambil jalan yang ini tuan-tuan, renunglah kita pada apa yang kita lakukan sepanjang 14 hari Ramadan. Kalau kita hari ini bersahur, adakah bersahur kita ini termasuk dalam manusia yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau hari ini kita berbuka tuan-tuan, adakah berbuka kita ini berbuka dalam redha Allah? Kalau hari ini kita berjalan di pasar-pasar, adakah perjalanan kita seharian itu masuk dalam redha Allah? Inilah perkara yang harus kita renung ya. Dan apa yang jelasnya tuan-tuan ya, pengalaman kita mengajar kita begitu.
Yang malangnya saya sebut banyak kali dalam peristiwa yang gini, peristiwa dan kes-kes macam ini, ya. Kita berpuasa memang bagus tuan-tuan. Kita berlapar tu memang sudah mengasai nikmat puasa tu. Namun apabila kita berbuka, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbuka kita ni seolah-olah kita nak balas dendam dengan lapar sepanjang hari. Bila kita makan waktu berbuka ni, seolah-olah kita tak pernah merasakan kita pernah lapar pada hari yang sebelumnya. Ya, seolah-olah berbuka kita dengan puasa kita ni satu perkara yang sangat jauh bezanya. Sebab itulah apabila dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmatani, dua nikmat yang diperoleh oleh orang yang berpuasa ni, antara nikmatnya ketika berbuka. Bagaimana nikmatnya tuan-tuan? Lapar yang beramat sangat ini tuan-tuan, kita cover sikit apabila rasa satu makanan setelah lapar ni tuan-tuan, dia sangat-sangat nikmat. Dahaga yang sangat kuat ni tuan-tuan, dapat seteguk air, punyalah nikmatnya. Tapi kita lupa nikmati yang itu mengenangkan kelaparan ini, dah tak ada dah. Sebab apa? Kita didorong oleh nafsu yang berkehendakkan kita ni menampung semula lapar tu tadi. Akhirnya nikmat yang disebutkan oleh Allah, disebutkan oleh Nabi ni tak tercapai ketika kita berbuka. Maka keredaan Allah menjadi tanda tanya kita di situ. Nabi SAW dalam rintihan ini tuan-tuan, dia kata apa? Illam takun ghadbuka la ubali. Ya Allah, kalau tak menjadi kemarahanmu ya Allah, hantarlah aku kat mana-mana pun, aku tak kisah. Kerana apa? Perjalanan mencari redha Allah ni bukannya satu benda yang senang. Maka sebab itu berbalik pada puasa kita ni tadi, minta maaf muslimin muslimat yang dirahmati. Saya mengenang diri saya dan mengenangkan tuan-tuan, renunglah balik. Ya, apakah kita berbuka ni dah menepati kehendak agama itu sendiri? Sebab apabila Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu, di sinilah duduk kita. Kamu makanlah, kamu minumlah, wa la tusrifu, tapi kamu jangan kamu melampau. Melampau ni tuan-tuan, dia tidak membazir. Tapi melampau ini dia lebih sangat dalam makan dan minum. Ya, sampai kekenyangan yang tak pernah kita rasa sebelum tu. Ya, sampai bila nak bangkit pun susah, nak sujud susah, nak rukuk pun susah. Maka kita telah tusrifu dalam mengambil makanan. Apatah lagi pembaziran yang berlaku. Kita beli banyak-banyak, kadang-kadang kita masak banyak-banyak, kadang-kadang untuk makan 2-3 orang. Ya, kadang-kadang dia tak habis tuan-tuan. Hati pujuk, oh makan lepas tarawih. Nak bawa ke masjid tak mau. Makan lepas tarawih. Balik daripada tarawih, hang tengok aku tengok hang, tengok TV set, minum air sekelas, tidur. Pujuk lagi hati ni. Tak apa, sahur nanti kita panaskan, kemudian kita makan balik. Tak tuan-tuan, pernah ke tuan-tuan makan hebat waktu sahur? Kena nasi panas sikit, ayat teh, telur masin, cukup dah waktu sahur. Maka apa berlaku pada yang ini muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Pembaziran ini berlaku. Maka Ramadan ini ada dua benda kita kena jaga. Satu sah puasanya, satu sah pahala puasanya. Hak ni yang kedua kita risau sangat tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mewah dengan makanan. Sebab itu Mufti Saudi pernah ditanya pada dia oleh seorang daripada rakyat Somalia. Tuan, kalau kami ini berpuasa tapi tak berbuka, kami ini berpuasa tapi tak bersahur, adakah sah puasa kami? Ya, ada dalam kalangan masyarakat Islam yang kadang-kadang kita suka nak faham, puasa tanpa berbuka, puasa tanpa bersahur ini bukan amalan tariqat tuan-tuan. Orang-orang yang susah, yang jauh daripada nak dapat kemewahan makanan. Bahkan saya pernah ceritakan pada tuan-tuan dulu bagaimana Nabi SAW di awal Ramadan, di awal peruntukan Ramadan menghadapi satu suasana yang sangat-sangat getir. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika mana difardukan Ramadan, kami berada pada tahun kedua hijrah. Tahun kedua hijrah ini tuan-tuan, kalau orang yang baru berpindah tahun kedua ni, dia boleh buat apa sangat. Kalau orang pergi Felda dulu, ingat tak? Tahun pertama dia makan sardin dengan beras bantuan. Tahun kedua pun sawit tak berbuah lagi. Sawit berbuah 3 tahun paling kurang. Maka makanannya sangat-sangat susah, sangat-sangat dijatuh. Dan ini berlaku pada Nabi SAW. Apabila Nabi pulang daripada urusannya, katanya pada aku, ya Humairah, besok kita wajib puasa. Besok Ramadan dan Allah perintahkan kita berpuasa. Maka Nabi bertanya aku, kata Aisyah, adakah kita ada apa makanan yang boleh digunakan untuk kita berpuasa, untuk bersahur besok? Kata Aisyah, Rasulullah, kita ada lagi tamar dan kita ada lagi susu. Maka tuan-tuan, hari pertama baginda SAW berpuasa dengan Aisyah,
makan tamar dan minum susu. Cukup tuan-tuan, ini kebiasaan orang Arab, cukup. Namun bila Nabi balik je daripada urusan baginda sallallahu alaihi wasallam pada hari pertama Ramadan, Nabi balik ke rumah, Nabi tanya Aisyah, "Ya Humairah, kita ada apa untuk berbuka?" Kata Aisyah, "Rasulullah, tamar dan susu yang kemarin tu tamar yang penghabis. Last, tak ada dah tamar, tak ada dah susu." Maka Nabi tanya Aisyah, "Kita ada apa?" Kata Aisyah, "Rasulullah, kita ada air, ayak." Ya? Maka hari pertama Ramadan tuan-tuan, masuknya maghrib, Nabi minum air je. Ya? Nabi minum ayak, yang belah utara dipanggil ayak. Nabi minum air. Aisyah pun minum air. Selesai solat maghrib, Nabi keluar bertemu dengan para sahabat. Hati Nabi ni duk berharap kot sahabat duk ada bawa makan kot. Sampai berjumpa dengan sahabat duk sembah, tak ada siapa pun keluar makanan. Rupanya sahabat pun berharap pada Rasulullah, Rasulullah pun berharap pada sahabat. Sahabat tengok Rasulullah, Rasulullah tengok sahabat. Akhirnya masing-masing balik ke rumah. Kata Nabi pada Aisyah, "Ya Aisyah, sahabat pun tak ada makanan. Kita baru pindah, semua orang susah." Maka hari kedua Ramadan, muslimin muslimat yang dirahmati, Nabi bersahur dengan Aisyah air je. Nabi bersahur air je. Ya, keadaan yang panas di kota Madinah itu, ya, menyebabkan haus ini sangat cepat. Ya, lemahnya badan sangat cepat. Nabi balik ke rumah pada hari kedua Ramadan. Nabi tanya Aisyah, "Ada tak kita makanan? Ada tak sahabat bagi makanan?" Aisyah kata, "Rasulullah, tak ada siapa pun datang hari ini nak bagi makan. Nak hantar makan pun tak ada." Maka hari kedua Ramadan tuan-tuan, Nabi berbuka dengan Aisyah segelas air. Waktu tu tarawih tak ada lagi tuan-tuan. Tarawih dibuat dalam keadaan seorang-seorang. Dia tak buat jemaah macam kita. Masuk hari ketiga Ramadan, Nabi balik daripada kerja dia, Nabi balik daripada urusannya selepas asar. Nabi sampai kat rumah, Nabi tengok Aisyah senyum. Nabi tahu ni kot ada benda baik. Nabi tanya Aisyah, "Apa yang kita ada?" Kata Aisyah, "Rasulullah, ketika aku basuh jubah kamu tadi, aku dapati ada sebiji tamar terlekat dekat kamu punya gelang baju, kommi kamu." Ya, maka Rasulullah senyum. Ya, kata Aisyah, "Alhamdulillah kita ada." Hari ketiga tuan-tuan, Nabi berbuka dengan Aisyah sebiji tamar. Dan sebiji tamar ini tuan-tuan, Nabi belah dua. Ambil hang sebelah, ambil kat aku sebelah, kata Rasulullah. Bila Nabi nak makan je tamar ini, Aisyah dah sebut dah, "Rasulullah, aku tak cukup." Sebenarnya tuan-tuan, Aisyah dah makan awal lagi. Tak ada nak minum ayak, lapar tu. Ya, bila Nabi Aisyah kata, "Rasulullah, aku tak cukup," tuan-tuan, Nabi potong tamar yang sebelah tu, Nabi belah lagi, "Ambil kamu Aisyah." Nabi makan 1/4 daripada tamar tu. Kemudian hari keempat ni muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dugaan Allah pada Rasul. Ya, apabila kelaparan ini mengganda sangat sampai sakit perut Rasulullah, Nabi balik ke rumah selepas Zuhur. Sampai ke rumah, Nabi tengok Aisyah dah letih, dah lemah. Ya, kata Nabi pada Aisyah, "Kamu berbukalah ya Aisyah." Aisyah kata, "Rasulullah, aku nak tahan juga." Ya, maka Nabi suruh Aisyah, "Kamu keluarlah daripada rumah ni, pergi cari batu." Aisyah keluar tuan-tuan. Ya, Aisyah cari batu di jalan. Ya, Aisyah bawa balik batu. Nabi dapati batu Aisyah bawa ni besar-besar. Nabi kata, "Aisyah, kamu duduklah biar aku keluar." Rasulullah keluar di jalan mencari batu-batu yang panas tuan-tuan, yang kecil-kecil ni Nabi bawa balik rumah. Sampai di rumah, Nabi buka ridak Nabi, Nabi buka serban Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bentang elok-elok, Nabi susun satu, ya, kemudian Nabi gulung. Kemudian Nabi panggil, "Ya Humairah, mari sini." Ya, Aisyah datang pada Rasulullah. Nabi ikat serban yang ada batu di perut Aisyah. Kata Nabi, "Moga-moga perut kamu tak masuk angin." Kemudian Nabi ambil lagi satu ridak, Nabi susun dengan batu yang sama tuan-tuan, Nabi ikat perut. Aisyah kata apa? Ketika Rasulullah mengangkat bajunya nak ikat perut tu, aku dapati dah ada satu ikatan batu di perut baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka menanti asar ni tuan-tuan, Nabi terbaring dengan Aisyah. Masuk je solat asar, Nabi bersolat dengan Aisyah. Dan ketika itu sakit lapar Nabi ni dah tak tertahan sangat, sampai Nabi kata apa? "Rabbi laka ashku an ju'i wa atshi fa at'imni ma 'indaka min qalil." Tuhan, aku mengadu padamu ya Allah tentang lapar dan dahagaku. Fa at'imni ma 'indaka min qalil. Kamu bagilah aku sikit makanan pun jadilah ya Allah, supaya apa? Supaya lapar aku ni hilang, tak tahan dah. Zaid pada ketika dia mendengar, ya, yang mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam merintih kerana lapar ni, dia kata apa? "Ya Allah, aku merasakan bumi ni bergegar dengan rintihan seorang rasul.
Yang dipilih oleh Allah yang tak sepatutnya duduk dalam keadaan yang lapar begitu. Tak sepatutnya susah. Nabi ini kekasih Allah, tapi dia pilih untuk hidup macam itu. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan, yang kita bukan nak menyuruh sampai peringkat gitu, tak tuan-tuan. Tapi berpada-padalah kita dengan makanan yang kita peroleh, berpada-padalah kita dengan minuman yang kita cari ketika nak berbuka ni. Jangan sampai makan dan minum kita ni tadi tuan-tuan melambatkan kita punya maghrib. Jangan sampai makan dan minum kita ni tuan-tuan menyukarkan kita nak isyak. Bahkan jangan sampai makan dan minum kita ni tuan-tuan menghentikan kita nak solat tarawih yang hanya berada sekali dalam setahun. Ya, jadi kita renunglah balik tuan-tuan. Moga-moga Ramadan kali ini berbaloi pada kita. Berbuka kita ini dapat redha Allah, bersahur kita ni dapat redha Allah, bekerja kita ni dapat redha Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kita berjaya memperoleh apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awwaluha rahmah, kitalah orang yang memilikinya, wa awsatuha maghfirah, dan pertengahan Ramadan ini keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhir Ramadan ini itqum minan nar, kita bebas daripada api neraka. Kita orang yang berjaya dapat di situ. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pastikanlah Ramadan kali ini sangat-sangat berbaloi untuk kita. Jangan kita biarkan ianya berlalu sebagaimana tahun-tahun yang melepasi kita yang dulu. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi